link yang Tila bagi ni, dia memang link tugasan. Word wall, quizzes, so ada modul conquer, modul mantul, tapi bila kita klik, actually dia berada kat dalam satu kit. Ini kit inovasi 3x5 yang Tila buat yang hari tu menang, ada 2-3 kali menang tu kan. Okay, dalam kit ni, okay, yang ni kita masuk yang PRC kedua ni ya. Ini yang Tila share semalam kan? Ya, yang Tila share semalam tu. Okay. Dalam kit ni untuk form 5 saja, tapi dia ada juga quizzes untuk form lain, tapi fokus dia untuk form 5. So kalau klik dekat setiap button ni, dia semua ada bahan lah, dia semua ada bahan. Kat sini dokumen rujukan mata pelajaran. Yang ni dia ada semua lah. Ada start daripada DSKP form 4, form 5, sebab tadi format pentadsiran, manual semua, format KRSV, lepas tu takwim. Okay, dekat bahagian yang first ni kan, dia ada. Lepas tu pergi dekat pembelajaran berasaskan modul, dia ada setiap tajuk. Okey, tajuk 1 sampailah tajuk 8. Tajuk dalam teks. Kalau ikut design setiap tajuk, dia macam flow kita mengajar, kita buat PDPC. Dia start dengan, kalau kita PDPC esok, mungkin malam ni cikgu tu dia bagi dulu satu video flip classroom. Okey. Dia akan start dengan satu video flip classroom. Lepas tu katalah esoknya cikgu dah kelas, cikgu akan mengajar based on good text. Kalau klik ni dia untuk tajuk, kalau berada di tajuk 1, dia akan ada part yang tajuk 1 saja, seni bina saja. So setiap ni, ini untuk kalau murid tak ada textbook lah, untuk online kan. So ini ada setiap rumusan grafik apa yang murid kena tahu untuk tajuk ni, walaupun dia ada banyak-banyak fakta tu, tapi the end of the tajuk tu yang ni yang dia kena hafal, kena ada kat dalam kepala dia, asal yang ni lah untuk rumusan grafik ni. Lepas tu dia ada video induksi pelajaran tajuk 1 seni bina. Video induksi ni adalah semua tajuk yang ada QR code dalam buku teks. Dia memang textbook oriented. Kalau KBSM sebelum ni kita nak kena cari video-video sendiri apa semua kan. Tapi kalau buku teks KSSM ni dia dah memang holistik dah. So kat sini ada semua bahan QR code. Even yang ni yang yang ada dalam Google Drive. QR code dalam buku teks pun memang ada dekat sini. Okay. Lepas tu kalau kita mengajar PDPC biasa, kita daftar induksi, kita bagi pengajaran. So kat sini video pengajaran. Video pengajaran ni dia untuk satu syllabus ataupun satu subtopik kat dalam buku teks. Tapi video pengajaran ni dia konsep membaca, sebab masa ni kami nak lancar yang kempen cintai buku teks kan. Jadi kita buat konteks mengajar ni dalam konteks membaca, bagi tahu balik kalau kandungan ni, kalau chapter ni kandungan dia apa-apa-apa. Plus adalah beberapa video mengajar lain yang cikgu yang Tila ambil ni adalah, ini JU. Ini cikgu juara digital yang orang yang ada, actually cikgu yang ada title lah kalau dekat YouTube kan. So video yang bagus-bagus, yang grafik dia elok-elok. So Tila podcast ni lah selain daripada video mengajar Tila punya. So basically kalau orang tanya, cikgu tak ngajar ke? Yes, cikgu ngajar. Tak ada isu sebab memang ada cikgu mengajar. Lepas tu untuk penilaian TP1. Okay, untuk word wall ni Tila memang dah ikut di SKP. Dia akan ada 2 ataupun 3. Kadang-kadang tu kalau tajuk tu konten dia banyak, Tila akan jadikan quiz yang word wall TP1 ni mungkin 2 set. Okay. Kadang-kadang quiz yang tajuk 2 mungkin TP2 mungkin 2 set lebih kan. Tapi asas dia setiap word wall mesti ada TP1 dengan TP2. Macam yang ni dia ada 15 soalan. Kalau TP1 mengenal pasti jenis seni bina je. Jadi murid akan jawab ni, dia akan jawab untuk mengenal pasti seni bina saja. So dia ada, bila dia jawab ni dan dia dah share dia punya skor tu kat cikgu, dia dah betul semua, dia memang kena betul semua. Kalau dia nak dapat TP1 dia memang kena betul semua. Jadi kau jawablah ulang kali, 2-3 kali tu memang dah betul lah, tak ada masalah. Cuma apa yang Tila penting kat sini, evidence yang dia hantar tu, bernama dia. So walaupun TP1 tu dia tak sekadar murid tu hadir kelas dia ada record evidence dia TP1. So untuk dia nak jawab, dia nak dapat TP2, dia tetap menjawab word wall. Yang mudah saja sebenarnya, kalau quiz ni mudah saja word wall. Kan dia terus jawab saja silang kata, dia bagi screenshot jawapan dia dah layak dapat TP2. Walaupun dia tak hadir Google Meet. Tapi dia menjawab, dia menjelaskan ciri dia, kebentuk dan ragam hias seni bina untuk 15 soalan. So sini kalau dia di peringkat word wall ni saja, dia dah murid tu dia dah ada evidence TP2. Okay. Masuk kepada modul Conquer. Okay, modul Conquer ni set dia ada 40 soalan aneka jawapan, sama ada 4 pilihan jawapan tu ataupun 4 pilihan jawapan tu bergambar ke apa kan, plus 4 soalan kebat. So bila murid jawab ni, dia dah habis jawab, actually dia akan dapat satu salinan respon itu dekat dalam email dia. Maknanya kalau kita nak check kebat dia, dia jawab bahagian kebat. Kebat ada 4 soalan. Okay, kebat ada 4 soalan, tapi kebat tu dia tak dikira di bawah 100 markah ni. Okay, dia tak dikira di bawah 100 markah ni, tu cikgu akan bagi asing. Kalau cikgu semak, cikgu boleh bagilah markah. Dia 20 markah saja. Satu soalan tu mungkin 5 markah, ni yang 4 markah ikut pembahagian. So untuk dia dapat 100 markah ni, dia kena jawab 40 soalan dekat dalam ni. So dia boleh score 100 markah. Dan dia hanya boleh dapat sijil ni bila dia dapat 80%. Kalau bawah 80% dia kena repeat. Kalau dia tak repeat, dia tak boleh cecah untuk dapat TP3.
Dia tak boleh cecah untuk dapat TP3. Oh, maknanya 80% ke atas dapat sijil baru dapat TP3. Baru boleh kita rekodkan dia sebagai TP3. Tak kisahlah kelas mana pun yang menjawab, baru kita boleh rekodkan dia sebagai TP3. Okey, untuk itu modul yang conquer. Kalau modul yang mantul ni dia ada 80 soalan aneka jawapan. Cuma 2 tajuk je ada 60 soalan. Itu pun sebab tajuk tu dah memang kecil. Tajuk soalan dekat dalam ni memang textbook oriented. Kalau ikutkan setiap penyataan di dalam textbook tu macam seni bina di Malaysia menjelaskan apa-apa, setiap ayat tu sebenarnya Tila dah jadikan dia soalan. Tila dah dividekan dia kepada 80 soalan. Sebab tu bila tajuk kecil tu kita dah tak boleh nak buat soalan lah. Jadi bila dia menjawab, dia dapat skor tinggi tu memang dia menjawab soalan yang dalam textbook saja. Dia tak ada soalan di luar textbook kecuali gambar sokongan lah. Kecuali gambar sokongan ada di luar textbook. So kalau untuk modul mantul ni ada 80 soalan, ada 2 set saja yang ada 60 soalan. Dia dapat 80% skor, dia boleh dapat TP3 sebab kita tak boleh cecah TP4 melainkan cikgu bagi arahan sampingan untuk buat sesuatu kan. So dia ini untuk pengukuhan TP3 dia. Untuk pengukuhan TP3 dia. So 2 set ni adalah salinan tetap ada kat email dia, sijil dia boleh kumpul dan attach lah dekat sini. Lepas tu yang ni pengukuhan quiz. Ini kita jawab quizzes. Yang ni ada 30 soalan quizzes. Setiap set ni dia ada 30 soalan saja untuk silibus Form 5. Okey, untuk TP kita nak bagi dia mencecah ke TP4 ataupun TP5. Setiap projek yang dalam buku teks tu Tila dah blast gambar kat sini, manual ataupun tutorial penghasilan untuk dapatkan TP4. So murid dia boleh hantar dekat sini dia punya Padlet ataupun kalau macam kelas Kak Jah ke apa nak hantar kat Kak Jah apa semua terpulang lah. Tapi tak kisah pun kalau dia nak kongsi kat sini. Okey, tak kisah pun dia nak kongsi kat sini. Apa dia buat, dia tekan plus ni, gambar-gambar projek dia dah buat, dia ada gambar kat dalam handphone kan. Dia tekan plus ni, dia terus saja upload gambar. So terus saja naik kat sini. So bila dia log in menggunakan MOE, akan naik nama dia. Nur Yusra ni nama MOE murid lah, ikut akaun MOE dia orang kan. Tapi kalau dia log in, dia tak log in, maknanya dia nak tekan plus ni, lepas tekan plus ni dia ada sama ada nak sign in pun ataupun nak upload terus. Kalau dia upload terus tanpa sign in, dia akan keluar dia akan keluar anonymous saja. Ni. Dia tak ada nama. Dia tak ada nama macam Nur Yusra ni, dia akan keluar anonymous saja. Jadi dia kena letak nama dia lah. Elia ke Nadine ke supaya kita tahu projek dia lah. Tapi bila dia upload kita dah tahu sebenarnya tu projek dia sebab dia dah bagi dekat WhatsApp semua. Cuma dia akan park dalam ni lah satu tempat untuk wujudkan evidence. So siapa-siapa kalau nak pencerapan ke apa kan, misalnya ada pukul 8 takbir tiba-tiba nak masuk, so benda tu boleh bagi terus je lah, ini evidence kat sini. Sebab WhatsApp kita kadang tu pentadbir tak boleh nak tengok lah apa konten yang kita chat dengan budak kat WhatsApp kan. Okay, kat sini biasanya kalau imagery tu kalau diorang dah habis biasanya Tila check diorang punya penyertaan kehadiran tu. Ni semua akan masuk kat email diorang. CJ ni memang akan masuk kat email diorang dan satu salinan jawapan diorang yang diorang jawab dapat 92 ni. Salinan jawapan itu ada pada diorang. Kalau kita nak minta send semula, okay. Hani send balik jawapan dekat cikgu, cikgu nak tengok bahagian kebat, dia boleh send balik, kita boleh tengok lah bahagian kebat dia. Sebab kalau bahagian soalan aneka jawapan tu sistem dah automatic check dah untuk markah dia 92 tu. So basically untuk menghargai murid, kalau guru sebagai memberi penghargaan kepada murid tu, biasanya Tila akan upload dekat sini dan bagi ucapan thank you lah. So dekat sini Tila buat juga satu Padlet lain. Kalau macam yang dekat atas ni Padlet untuk kita submit hati kerja. Kalau Padlet yang bawah ni, sebab kadang-kadang murid, bukan kadang-kadang lah, sebab murid sekolah lain pun memang guna sebab Tila blastkan banyaklah sekolah yang memang guna. Jadi Tila blastkan kat any murid, kalau dia nak share, dia share lah kan dekat sini. So boleh kongsi lah, siapa-siapa je boleh komen. Even dia ni, Fatih ni boleh komen kat ID ni, Dani ni boleh komen kat dia ni. So that's why dekat bahagian yang atas ni, contoh Muhammad Zahir ni bukan student kita tapi dia komen. Dan Arish ni student Form 1 tapi dia komen untuk Form 5 sebab Form 1 sampai Form 5 tu selagi dia dah tahu asas menggunakan Padlet semua, dia tahu mana nak cari kan. Ini padahal dia masuk kat link Form 5 sebenarnya. Okay, ini design setiap, kan tadi kita ada 8 kan, 8 tajuk. Ni design setiap tajuk tu. Dekat bawah pembelajaran berasaskan modul ni, design setiap tajuk tu macam ni. Kalau pergi kat sini lukisan, maknanya flow yang sama juga. Video Flip Classroom ni adalah video daripada Alia dengan Anis 5J. Sebab diorang ni Tila bawa diorang masuk untuk inovasi buat video Flip Classroom dengan TikTok. Jadi diorang buat editing sikit-sikit, biasalah record naik dekat YouTube yang mana inovasi baru ni. Ni sebab elemen yang ni lah, elemen yang pelibatan murid yang ni lah. Okay, yang ni tajuk lukisan sama juga flow dia, video induksi, video pengajaran. And then word wall untuk TP1 dengan TP2, modul conquer untuk TP3, modul mantul pun untuk TP3 untuk lagi kukuhkan quizzes. Okay, quizzes ni kalau tengok, kalau dekat seni lukisan ni ada, kalau T5 ni seni lukisan untuk quizzes silibus tingkatan 5. Kalau T4, 02 ni adalah tajuk 2. Seni lukisan tingkatan 4. Sebab seni lukisan tu berada di tajuk 2 masa Form 4.
Kalau T3 tingkatan 3 tajuk 2 seni lukisan, tingkatan 2 tajuk 2 seni lukisan. Kan kalau macam tajuk-tajuk yang tajuk form 5 dia tak ada kat form 4, kat form 3, so dia tak adalah quizzes untuk form tu. Untuk form yang berkenaan tu, kalau dia tak ada syllabus. Maksudnya macam seni bina tadi lah, seni bina kan form 5 je ada. So dia tak ada lah untuk form lain tu kan. So yang ni amali dan perkaryaan pun yang benda dalam buku teks mestilah digitalkan dia untuk nak dapatkan penglibatan dalam talian lah. So memang yang tu terpulang pada arahan lah kalau dia tak boleh buat macam ni, tapi kita nak tengok dia nak guna media kering apa semua, terpulang pada cikgu lah asalkan dia buat lukisan. So ni di bawah tajuk lukisan. So samalah. Yang bawah ni biasalah CJ penglibatan diorang, yang diorang dah jawab apa semua tu. So apa yang diorang boleh kongsi dekat sini. Tila, maksudnya bila dia dah buat hasil karya tadi kan, so sijil ni bila dia dah submit dalam ni automatic sijil dapat macam tu ke dia kena isi? Dia tak submit dalam ni pun sijil dia memang dah dapat. Dia jawab Google Form tu, sijil tu memang masuk kat email terus. Oh, maknanya sijil ni dia bukan kena isi link khas, tak adalah. Dia buat kerja artwork dalam ni automatic dapat sijil macam tu. Untuk modul mantul dengan modul conquer ni. Dia jawab yang ni yang bawah ni bukan sijil yang artwork tau. Oh, bukan. Bukan, dia bukan sijil yang artwork tu. Yang artwork tu dia tak ada sijil. Yang ni sijil mantul dengan conquer tu. Oh, maknanya sijil ni yang untuk TP3 saja. Untuk TP3. Sebab yang tu dia upload gambar je dekat dalam Padlet tu, dia tak ada sijil apa-apa yang tu. Untuk kita nak nilai je lah kan. Memang budak asalnya dia akan bagi dekat WhatsApp je. Tapi untuk untuk penilaian ke pencerapan ke, Tila akan minta part kat situ lah, satu untuk rujukan emergency ke siapa-siapa nak tengok ke apa kan. Dekat situ lah, so tak kisah budak sekolah mana ke, kelas mana ke, naik je kan je kat situ. Yang ni kalau jawab yang ni, modul mantul dengan conquer ni memang akan terus dapat sijil dia. Cuma perbezaan dia, conquer ni 40 soalan objektif, 4 kebat, mantul ni 80 soalan objektif. Ada 2 soalan, 2 set saja yang ada 60 soalan. So yang ni dia punya sijil, yang ni dia punya sijil. So basically kalau budak tu dia dapat 80, dia memang layak dah lah. Tila dah, sebab instrumen soalan tu memang Tila yang create, jadi Tila tahu kalau dia dah cukup untuk 80 markah tu, dia dah layak sebenarnya dapat TP. Dan bila dia jawab mantul ni dengan 80 soalan, memang lagilah layak untuk dia dapat TP3. So samalah dia punya pembelajaran berasaskan modul ni sampai tajuk seni foto ni, samalah dia punya konten. Dan yang ni yang tepi ni pembelajaran berasaskan projek. Yang ni belum guna lagi lah tahun ni. Hujung tahun lepas dia lah guna. Pembelajaran berasaskan projek ni sebab Tila letak dia projek landscape, cara nak buat pelan landscape. Okay, masuk ni sebab yang ni kajian tindakan Tila masa tahun 2018. Ini projek inovasi 2018. So Tila part dia sebagai PBL. So at least sebenarnya dekat dalam modul tadi pun dah ada PBL di bawah setiap tajuk tu. Tapi yang ni PBL khas untuk budak yang memang dia nak fokus landscape saja. Okay. So untuk pembelajaran berasaskan projek ni banyaklah dia punya, kalau ikut E1 ni kan, contoh E1 plan 1, macam mana cara nak buat plan 1. Sebab yang ni yang Tila guna masa Tila hantar sampel kebangsaan untuk KRSV yang 2 tahun tu. So Tila pakai plan yang ni yang Tila bawa ke pentaksiran dulu. So cara nak buat keratan macam mana, ini semua konten yang ada dalam item KRSV untuk tajuk landscape sebenarnya. So untuk satu folio KRSV tu dia mesti ada ke-88 plan ni. Tak kisahlah dia duduk di item yang berapa, memang item ni adalah item yang disebut dekat dalam KRSV lah yang kena ada. Okay. Lepas tu pembelajaran berasaskan projek ni, bila pergi dekat hub ni, E1 sampai E8 ni cara buat plan landscape saja. Bila pergi dekat hub ni, okay, hub ni dia storage lah maksud dia. So kat sini baru dia ada plan-plan contoh yang murid buat. Contoh ini yang murid last year punya kan, dia orang buat plan kat sini. Okay, ini ada dia orang. So actually Tila boleh bagi grading lah berapa. Kalau yang ni Tila pakai grading star, kalau yang sebelum ni pakai grading number, berapa persen kita bagi apa semua kan. Yang ni kerja khusus tahun 2018 kan ni? Boleh mark kat sini. Ni yang dia orang ni masa muzakir apa semua plan-plan dia orang ni. So murid lain kalau dia nak check, actually dia boleh hantar kat sini, Tila boleh bagi grade je sebenarnya. Okay, ini duduk dekat hub tadi. Hub tu storage dia lah. Okay, kat sini ada model. Ini semua model-model dia orang lah. So siapa nak buat reference ke apa untuk landscape saja, dia boleh pergi kat PBL tu. Dia boleh cari lah. Dia ada model tahun 2017, 18. So 19 buat printmaking kan. So dia klik kongsi model anda, dia boleh share kat sini. Kat dia punya Padlet ni model-model landscape yang murid-murid nak share. Kan dia boleh share. Siapa-siapa pun boleh bagi grade. Dia ni boleh komen yang dia ni punya, dia ni boleh komen yang dia ni punya. Tak ada masalah. Ini je spesifikasi model yang murid boleh hantar. Okay, itu kat kongsi model.
Okay, lepas tu dekat sampel ni sampel daripada cikgu. Sampel daripada Tila untuk item KRSV dulu. Okay, ni yang projek yang sampel KRSV, macam mana cara nak buat. Yang ni, ini Muzakir ni sebab dia dapat 99 dulu, 99 markah KRSV. Ini dia punya item folio. Surat berapa ni dia punya spec model dia macam mana kan. Cara, jadi murid tu boleh rujuk lah kalau you target nak dapat 99 tu macam mana. 100 tu memang tak ada, markah KRSV tak ada 100, takkan ada 100. Kalau ada memang orang kementerian datang turun sekolah lah kalau ada. Okay, ini untuk pelan, sampel ni ada daripada cikgu punya lah. So yang ni untuk kajian, nak tahu penulisan research landscape ni macam mana. Ini yang contoh daripada cikgu lah. Ini yang contoh daripada projek Tila dulu. Tersangkut gambar tak boleh dudung. Ni projek yang daripada Tila dulu. So dia boleh tengok lah penghasilan plan. Murid buat plan tu, ada 8 plan tapi sama ada kalau di peringkat sekolah dia present dalam bentuk portfolio, satu keping portfolio. Tapi kalau peringkat architecture dia plan present dalam satu plan besar macam ni kan. So dia ada general knowledge lah untuk dia. Bukan apa sebab Tila sebab kita ada murid 5N. Kita boleh buat ni sebabnya Syami, Faris, Danish, Warren, dia orang murid-murid ex-murid yang sambung landscape architecture tau. Jadi dia orang memerlukan knowledge lah sebenarnya more untuk buat landscape yang betul-betul peringkat bahan-bahan nak buat pergi interview macam mana. So membantulah dia orang tu yang pergi tu sebab dia orang memang dah sambung landscape architecture semua kan. So yang ni kepada orang yang memang minat-minat nak sambung landscape ni dia boleh tengok dekat PBL tadi. Video ni video pentaksiran KRSV, video murid-murid yang cemerlang KRSV dulu, video penghasilan. Ni semua daripada murid-murid sekolah kita lah video. And then slide yang pentaksiran pusat. Dia punya level memang level form 5 saja kecuali sampel cikgu lah. Sampel cikgu tu level lebih tinggi lah. Lepas tu video, buku adalah buku teks. Buku teks tajuk landscape saja. So ada 3 form saja yang ada tajuk landscape. So kat sini ada. Lepas tu and then quiz. Quiz ni pun berkaitan dengan landscape saja. Sama ada dia nak buat quizzes, mode asas, mode beginner, mode expert, terpulang. So dia boleh jawab untuk nilai pemahaman dia bila dia baca konten-konten yang dah di-share kan tu. Ataupun dia nak jawab Google quiz ke ataupun dia nak jawab word wall. So ada 3 set kat sini. Yang ni kalau dia nak jawab, dia nak dapatkan sijil contoh Google quiz, master quiz ni. Kalau dia nak dapatkan sijil landscape untuk level ini level bud score ni, level yang biji benih ni, dia jawablah yang ni. Kalau dia nak dapatkan sijil level leaf score ni, dia jawab yang leaf score. Kalau dia nak dapatkan level flower score, dia jawablah ketiga-tiga set ni. Yang ni akan dapat terus dekat email dia lah. Dia word wall macam tadi lah. Dia terus masuk saja. Itu PBL. Lepas tu yang ni KRSV. Okay. KRSV untuk 2021 tak ada lagi bahan lah. So dia dah cuma belaskan soalan, panduan, lepas tu takwim pentaksiran pusat dengan bicara. Yang ni daripada cikgu Fakru tu. Yang tajuk catatan tu idea awal lah. Yang ada pengumuman lah macam mana pelaksanaan KRSV. Untuk sebelum ni kalau murid dia nak rujuk dia boleh tengok lah KRSV sekolah kita. Ini kalau dia nak mana-mana murid ke cikgu pun dia nak bagi skor, dia boleh lah masuk Google Form ni bagi skor untuk 25 markah tu dia nak bagi berapa. Dia nak tengok profil murid seorang-seorang dia boleh tengok lah macam mana murid tu buat penghasilan setiap seorang ni kan. Ini contohnya. Macam mana dia buat proses penghasilan. Dia orang ni buat storage online ni sebab you dah mula interview guna e-portfolio yang tajuk 8 punya. Mula interview e-portfolio. Macam tahun lepas budak memang interview pakai e-portfolio terus ambil yang daripada site lah untuk interview kan. Ada yang Syafiqah semua tu yang tajuk printmaking semua tu. So dia orang dah bina e-portfolio lah. Okay, ni dia orang punya untuk reference untuk orang semak semua in case. Actually masa Tila tak tahulah masa Rohiza dulu pun Tila bagi sebenarnya, tak tahu dia tengok ke tak. Tila bagi dah sebenarnya untuk rujukan kalau ada keraguan kan. Kalau ada keraguan kenapa sekolah ni banyak 90, kenapa markah tinggi macam ni. So dia boleh tengok sebenarnya item-item kritikal yang boleh nilai. Okay, yang ni set ulang kaji pembelajaran. Set ulang kaji pembelajaran ni ada Tila masukkan semua daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 secara survey saja. Contoh dekat tingkatan 1. Bila murid form ini fokus untuk murid form 5 saja tau. Murid form lain tu dia ada kit lain, dia ada kit tingkatan 1 sampai 4. So untuk
set ulang kaji pembelajaran ni, katalah budak form 5 ni dia nak tengok balik masa form 1 dulu tak sempat belajar, okey nak tengok balik buku teks. Dia pergilah dekat bahagian buku teks. Dan dia tengoklah tajuk buku teks. Yang atas ni buku teks yang tengah loading ni buku teks full, yang bawah ni tajuk by tajuk. Jadi kalau macam kita cikgu nak guna macam kita tengah mengajar tajuk arca tapi nak suruh dia warna bagi nampak arca tu penegasan ke apa, just kita forward saja link yang penegasan ni untuk ke form 5 tadi. Maknanya dia boleh jadi bahan rujukan part by part lah. Kita tak bagilah satu buku teks, kita nak tunjukkan penegasan, kita bagi penegasan sajalah kan. So dia merentas lah, boleh guna semua form sebab kita dah masukkan juga kat sini. Ini buku teks. So kat sini Prezi. Okay. Prezi ni adalah bahan daripada Cikgu Siti Rosmi. Cikgu Siti Rosmi ni dia ex guru cemerlang sekolah Tun Hussein On. Tapi sekarang ni dia duduk di kementerian. Masa Tila mula ambil bahan Prezi, Tila tak tahu dia orang kementerian. Dan Tila tak perasan nama dia adalah nama penggubal buku teks. So bila Tila teks dia, sebab Tila ada jumpa dia dekat dalam satu grup dan dia rupanya admin yang Didik TV punya. Tapi Tila tak perasan nama dia adalah orang yang sama Siti Rosmi ni. Jadi Tila teks dia sebab Tila kata, saya ambil bahan cikgu kerana bahan cikgu tu saya pak sebab bahan dia bersiri tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Dia buat lengkap, anak dia budak UiTM. Jadi bahan dia memang bagus lah, clear, proper lah. Jadi Tila pak. So Tila cakap kat dia, Tila akan bawa nama dia untuk masuk pertandingan perkongsian kajian tindakan ataupun inovasi sebagai kredit kepada dia. Dan sebab bahan dia Tila pak kat sini sebenarnya dia tak melanggar hak cipta apa pun sebab bahan dia memang dia upload kat internet untuk perkongsian. So dah berhubung apa semua, rupanya masa pergi Didik TV, baru Tila tahu dia orang kementerian. Okay, dan satu nama ni Tila dah bawa dekat pertandingan inovasi sebenarnya. So tak ada masalah. So Tila cuma cakap okey lah tu saya boleh jadikan macam saya bagi puan lah kalau sebelum ni teks bagi cikgu. So ingatkan dia mantan guru cemerlang. 3 kali guru cemerlang. Lepas tu untuk jadi rakan kolaboratif so dia setuju je lah, tak ada masalah. Maknanya means kalau nak buat program ke apa pun untuk dia keluarkan sijil yang sign dia boleh lah under Kementerian Pendidikan Malaysia kan. Sebab dia di bahagian pembinaan kurikulum juga Cikgu Siti Rosmi ni. Dia ada dalam Didik TV tajuk seni tekat. Seni tekat benang emas tu dia ada. So kat sini untuk bahan Prezi ni memang Tila pak bahan dia lah. So Tila tak perlu buat semula buang masa. Sebab bahan dia ni dah bagus. Dah ada sekali dengan soalan. Memang textbook dia tak campur bahan lain. Dia memang ambil bahan daripada textbook ni. Sebab dia orang yang gubah textbook kan. Anak dia pun bagian art juga kan dekat UiTM? Bagian art juga. So ini Prezi. Untuk dikata kalau dekat tingkatan 1 sampai 3 ni ada bahan dia lah bahagian Prezi ni. Quizzes ni ada semua set. Semua tajuk ada? Semua tajuk ada. Lepas tu quiz ni adalah Google Quiz. Ini ada tajuk yang Tila tak sempat pak lagi. Link dia. Ada tapi tak sempat nak copy masuk kat dalam ni lagi. Okay, benda ni benda yang sama tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ni, tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Kecuali yang tingkatan 4 ni di bahagian Prezi dia adalah rakan collapse yang kedua. Dia ada video YouTube Cikgu Irma Rahayu. Cikgu Irma Rahayu tu Tila rakan collab untuk inovasi satu lagi projek dengan dia. Cikgu Irma yang buat TikTok tu kan? Cikgu Irma TikTok tu sebab dia tim TikTok dengan Cikgu Nur Helmi yang Cikgu Sains STEM tu dengan Tila dekat dalam Telegram. Jadi dia lakukan kolaboratif untuk site yang sebelum ni. Okay, untuk tingkatan 5, untuk tingkatan 5 ni buku teks apa yang ada kat dalam modul tadi tu, yang modul pembelajaran tajuk 1 sampai tajuk 8 tu kan. So buku teks tu semua ada part kat sini. 1 sampai 8. 1 sampai 8 tu semua ada. Word wall semua ada list dia kat sini. Tajuk 1 sampai tajuk 2 sampailah tajuk 8. Tajuk 8. Ini just kalau cikgu sekolah luar dia nak copy link semua, dia terus copy paste je lah masuk kat dalam dia punya ni. Kalau dia tak nak access ni banyak kali kan. Dia terus copy saja ni, masukkan kat dalam dia punya Telegram, dia boleh guna by link sajalah kalau dia tak nak masuk kat dalam kit ni. Untuk modul pun sama. Modul Conquer dengan modul Mantul. Dan sekarang ni satu lagi set modul Tila tengah buat adalah modul summative 1 sampai 3. Modul summative 1 sampai 3 tu akan ada 40 soalan, 10 soalan tajuk 9 tingkatan 4 dan 30 soalan tajuk 1 dan 2 tingkatan 5. Modul summative 2 ada 40 soalan untuk tajuk 3, 4, 5 tingkatan 5. Modul summative 3 ada 40 soalan untuk tajuk tingkatan 5, 6, 7, 8. Tajuk 6, 7, 8. So ibaratkan modul summative ni UK1. Modul summative 2 ujian pertengahan tahun, peperiksaan pertengahan tahun. Modul summative 3 peperiksaan akhir tahun. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Yang ni perancangan. Untuk tingkatan 5 ni, actually kalau dekat dalam SPL KPM tu,
dia ada kredit untuk cikgu yang membuatkan modul secara bercetak ataupun dalam talian. Ini untuk makluman je lah. So actually modul ni, semua set yang untuk form 5 ni Tila akan jadikan di satu modul dalam talian lah untuk produk panitia sebenarnya, untuk tingkatan 5 saja. Right, ini support untuk set ulang kajian pembelajaran. Yang ni cabaran dalam talian yang tadilah kempen tu sebab dia berlangsung je mana-mana cikgu nak masuk. Even cikgu sekolah luar pun masuk tapi Tila tak part kat sini sebab yang ni Tila nak letak untuk move rate saja. Ada tak video dia? Ada cikgu dari Terengganu, cikgu apa? Zafar, Kak Zafar Yaakob tu pun dia ada buat video sebenarnya tapi Tila tak upload lagi. Dekat dalam YouTube adalah video dia. Dari cikgu CBN tu pun Nisa ke apa? Ada buat juga video. Dia orang sertai lah, maknanya participate lah juga cikgu KL ni masuk kan. So kempen Cintai Buku Teks untuk PSS sekolah. Dia dua dalam satu lah sebab Tila pun cikgu PSS, Tila pun cikgu panitia PSV. Yang ni cikgu-cikgu yang dah masuk sebelum ni. Kak Ella, Kak Lin, Kak Olin, Cikgu Faiz, Zila. Ni semua dah ada CJ pengetua pun dah sahkan sebenarnya. Cuma tak boleh nak bagi masa dia sebenarnya 2 hari sebelum PKP yang kita cuti panjang ni. Sepatutnya hari PSS buat edaran CJ lah tapi tak sempat. So Tila dah park semua kat dalam ni lah. Okay, kat sini ada borang pelaporan PDPR. Borang pelaporan PDPR ni tak ada apa pun, ini untuk Tila guna lah. Borang penyertaan PDPR murid. Yang ni link untuk laman pembelajaran tingkatan 1 sampai 4 which is kalau klik sini ada link yang untuk bahan form 4, bahan form 1 sampai form 4 punya daripada di SKP, buku teks, bahan sokongan ni untuk bahan aktiviti diorang. Ini yang asas yang dah dibuat dengan keramat yang dulu tu. Klik Prezi ni semua ada bahan lah, YouTube ni ada bahan, Google Quiz ni semua ada bahan, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Adalah dia punya yang untuk form 1 sampai form 4. Sama je konsep dia macam kit yang form 5 tadi. Cuma Tila pisahkan sebab form 5 ni Tila tak nak dia bagi dia akses banyak sangat benda. Jadi Tila buat satu special untuk dia lah. Untuk tingkatan 5 punya. Okay, yang ni gerbang JPWP, yang ni untuk sekolah punya. Ni pun dah tutup, Kak dah tutup ni, nanti akan replace baru lah. Lepas tu hak mantul ni tak ada apa. Hak mantul ni untuk pereka kandungan digital. Ni pasal portfolio pereka lah. Ini okay, 4 orang ni adalah masa Tila buat Google Form, Tila ada post kat dalam satu Telegram. Cikgu yang ada kemahiran buat Google Form yang nak join untuk buat kit ni, dan bila Tila masuk pertandingan inovasi, Tila akan masukkan nama diorang. Siapa yang berminat boleh contact Tila lah. So 4 orang ni adalah cikgu yang berminat. Ni Selangor, yang ni Johor. Jadi diorang ni ada buat, yang ni dia buat tajuk modul mantul tu tajuk seni arca, yang ni dia buat modul mantul tajuk seni reka grafik, yang ni dia buat seni untuk industri kot, yang ni seni batik. So diorang ada bagi sumbangan. So masa Tila masuk pertandingan kolokium PDPC STEM yang perkongsi amalan terbaik tu, Tila bawa nama diorang dan diorang dapatlah sijil tu yang untuk kita bagi reward. Ini rakan digital atas talian lah untuk rakan kolaboratif. Ini ketua geng ni 3 ketul budak ni lah, Anis, Ain dengan Alia. Anis dengan Alia ni kemahiran diorang adalah diorang boleh cakap. Diorang ni kelebihan diorang sebab diorang gemuk, diorang gelap, diorang ada ciri-ciri yang unik. Lepas tu diorang cakap jenis selamba badak macam tu je, jenis sound-sound selamba badak macam tu je. Jadi diorang boleh buat video dan Tila dah ajar editing sikit-sikit. Nak buat flow masuk, nak buat rotate macam mana, nak buat pusing-pusing macam mana dekat video tu. So diorang ada kemahiran. Diorang ni murid yang dapat band 6 sepatutnya. Di penghujung nanti diorang murid band 6 ni. Diorang ni dah lebih sebab diorang dah buat editing. Diorang dah buat persediaan hari tu masa Tila kena pantau dengan jabatan. Diorang dah buat persediaan untuk present kepada jabatan. Okay, Ain ni dia kurang kemahiran bercakap tapi dia participate so well dengan budak diorang ni. Ain ni dia ada apa? Dia ada TikTok yang ada follower juta-juta. Jadi promotion untuk bahagian video pembelajaran ke apa kan, dia boleh promote sebab dia ada TikTok. Dia slow je. Budak slow je. Itulah maksudnya budak ni macam slow je. Dia slow sangat tapi dia orang yang ada TikTok follower tinggi dan boleh promote. Dia buat TikTok apa tu lah? Nanti Kak Chan nak tengok lah. Dia banyak upload, dia bukan buat TikTok diri dia. Dia buat TikTok post pasal-pasal K-pop lah apa benda semua. Kan benda tu biasa lah in trend kan. Yalah. Bila dia promote benda-benda yang berkaitan educational, maknanya follower yang akan tengok dia tu tinggi lah. So that's why Alia dengan Anis ni tarik dia masuk. So dia terlibat masa buat video dengan Tila tu. Dia ada terlibat masa buat video yang kami kena hantar dekat BSTP hari tu untuk teknovasi. Ni. So diorang sempat buat video lah, diorang present pasal kit ni lah.
Jadi diorang ni memang layak, evidence diorang memang strong lah untuk TP6. So maknanya untuk PS Form 5 tu walaupun kita tak siap lagi kerja khusus, diorang ni dah budak murid TP6 3 ketul ni sebenarnya. Diorang dah ada satu. Walaupun kalau mungkin tajuk-tajuk lain tu kalau tak buat produk tu diorang tak dapat TP4 kan, tapi overall diorang memang ada TP6 satu untuk yang ni. Lepas tu yang ni pun diorang dah ada penyertaan PAJST untuk peringkat kebangsaan lah. Lepas tu dekat hub Kit Mantul ni juga ada maklum balas pengguna. Orang yang guna ni dia boleh klik lah untuk tanya apa-apa atau respon ke kit ni okey ke tak okey, membantu ke tak. Yang ni untuk pencapaian inovasi untuk kit ni saja. Kit ni dia dah masuk beberapa pertandingan, yang paling latest pertandingan teknovasi kebangsaan anjuran BSTP KPM. So yang ni menang emas. Yang sebelum ni perkongsian amal terbaik ni telah bawa nama 3 budak yang tadi tu, Nurul Ain, Seri Attirah yang cikgu yang buat modul tu. So yang ni pun dapat emas perkongsian amal terbaik yang sebelum ni. Ini video yang masa presentation. Lepas tu IIDC, ini yang pertama dulu. Dapat silver, tapi masa buat silver ni actually benda ni tak siap pun, dia tak ada bahan sebanyak ni. Mungkin kalau mungkin kalau kita masuk ni sekarang dia boleh bawa ke Johan lah, tapi yang ni pun dah dapat perak masa tu awal lagi, start bulan Januari. Kit ni baru tengah-tengah buat, kita dah hantar. So itu untuk pencapaian inovasi ni, untuk kit ni saja, bukan pencapaian PSB ke apa. Lepas tu yang ni untuk muat turun, cara nak muat turun benda ni. Sebab benda ni kita boleh akses by Google Site. Macam sekarang ni kita bagi link Google Site, Kak Jah tekan pergi kepada Google Site Kit ni kan. Tapi kalau nak download dia secara dalam telefon, macam nak download keluar kat skrin telefon tu ni, actually boleh download terus pakai yang ni lah. Cuma Tila tak daftarkan dia dekat Play Store sebab Tila tak plan pun untuk jual dia, untuk ambil charge. Ni kalau Kak Jah download ni terus dekat skrin Kak Jah lah? Dia akan install, masuk dalam kita punya storage, akan keluar ikon apps tu lah. Tapi tak daftar lah untuk Google Play ke App Store ke, sebab ni tak fikir pun untuk jual ke apa, sebab dia kit pembelajaran ke kan. Untuk pembelajaran je. Lepas tu ini pautan yang Galeria tadi tu, yang untuk form 1 sampai form 4, means kalau budak tu dia masuk melalui link yang site form 5 punya, dia boleh pergilah kat link site form dia. Kalau dalam borang penyertaan PDPR tadi pun ada sebenarnya. Lepas tu yang ni pautan MyELP Kit, ini pautan link asal produk kajian tindakan yang PBL tu, yang landscape tadi tu yang sebelum ni. Okay. So ini dah copyright dah, site ni dah copyright dah, ada daftar copyright. So access dia pun dah berapa puluh ribu lah. Kalau YouTube maybe lah. Access ni dia tak ada dapat duit ke apa pun, cuma kita boleh semak kunjungan murid ataupun cikgu ataupun orang yang mengakses, yang dah berapa puluh ribu akses site ni untuk dapatkan bahan. Kalau macam YouTube, kita tahulah orang nak tengok video kita kan. Kalau untuk site ni, kita tahu orang nak guna bahan kita, means sebenarnya cikgu PSB tu perlukan bahan online lah, itu je lah sebenarnya kan. Kalau kita buat YouTube channel ke apa, mungkin kita dapat duit kalau jumlah 40,000 ni, tapi dia sebab site saja. Kita tahu dia pun perkongsian link by link kat grup macam tu, tapi ni pun dah cecah 40 lebih. Maknanya cikgu form 5 ni cikgu form 5 dan murid form 5 tu menggunakanlah bahan daripada yang ni, daripada site ni untuk buat PPR ke apa-apa. Okay, so itu saja untuk perkongsian inovasi. Sebenarnya memang tidak kena buat perkongsian inovasi ni. Okay, stop sharing. Alright. So Kak Tila, so maknanya kalau Kak Jah nak suruh murid kata 5 buat contoh kan. So Kak Jah kena share dengan dia yang Tila share Kak Jah Kit Mantul seni form 5 tu, Kak Jah share satu tu kat dia macam tu? Kalau Kak Jah share satu tu, dia tekan-tekan, kalau Kak Jah share yang mantul tu kan, dia tekan dia terus kepada Google Form. Tapi kalau dia tengok button kat atas tu, dia boleh pergi ke homepage yang tu. Dia tekan yang button yang 3 line tu? Dia boleh pergi ke homepage. Betul. Yang Tila bagi satu-satu tu sebab Tila tak pernah explain sebelum ni dekat Kak Jah ke Awa ke untuk guna ke apa kan, sebab tu Tila bagi terus kepada bahan tu. So kalau untuk kit mantul, kit conquer tu, kalau tekan kan, kalau nak jawab quiz yang untuk modul tu, bila dia tekan nak jawab, dia ada email, nama penuh, tarikh penyertaan, masa penyertaan, tingkatan. Tingkatan tu memang Tila dah masukkan dah 5N, 5G, 5S. Tak ada nama diorang lah tapi untuk kelas. Jadi diorang akan pilih sama ada diorang dari 3 kelas ni, sebab kita nak tengok dia analisis untuk sekolah kita guna murid banyak mana kan. Lepas tu kalau murid dari lain-lain tingkatan tu, murid form 1 nak jawab form 5 ke, dia akan pilih dari lain-lain tingkatan lah. Kalau murid dari lain-lain sekolah nak jawab, dia akan ambil murid-murid dari lain sekolah. Kalau murid-murid dari lain sekolah ni, bila dia tekan, dia akan terus kepada masukkan nama sekolah dia dan negeri dia. Kalau 5N yang jawab ataupun 5S yang jawab, dia tekan, dia terus 5N jawab lah. Dia tak keluar lah yang untuk pengisian negeri tu.
So yang tu je lah. Maksudnya kalau Kak Jah tunjuk by telefon dah tak kerti nak share. Okay, maksudnya bila Kak Jah send yang Tila share tu, Kak Jah send je terus kat kelas dia, so keluar macam ni, katalah dia nak jawab seni bina, so dia tekan je lah seni bina ni macam tu. Dia tekan jawab. Okay, cuba tengok masuk nama jawab. Masuk nama, okay, contoh Kak Jah letak nama Kak Jah. Okay, lepas tu start je kan? Start je, tekan je jawapan-jawapan bagi benda tu jalan. Okay, so tekan-tekan bagi benda tu jalan, lepas tu baru dia keluar. Cuba tekan sampai habis tu. Okay. Oh, ada 15 soalan dalam ni. 15 soalan. Setiap word tu 15. TP1 dengan TP2. Ni tak baca soalan pun ni, tekan je nak bagi cepat. Tekan je. Sebab nanti senang kan kalau budak nak buat. Kita tengok sampai markah dia berapa tu. Oh, ada soalan je jawapan dia ada 2 Dia biasanya dia akan letak kat atas tu kalau jawapan 2. Okay, so dah habis. Tengok ada keluar apa. Okay, dia keluar skor jawapan. Okay, dia keluar skor jawapan, Kak Dia minta budak screenshot satu. Okay. Lepas tu minta dia tekan answer tu. Tekan? Answer. Show answer tu. Okay. So dia keluar jawapan kat mana dia salah, kat mana dia betul kan. Okay. Minta dia screenshot hantar dekat Kak Jah. Okay. Okay, kalau budak Tila akan minta dia cuba Kak Jah tekan leaderboard. Mana? Ada tak? Okay, back balik. Pangkar balik. Back. Okay. Tekan leaderboard yang atas tu. Okay. Dia keluar nama-nama ni. Dia keluar nama-nama tu adalah kedudukan dia. Kedudukan dia jawab tu. Kedudukan dia tu bergantung kepada kecepatan tempoh masa dia jawab dengan berapa dia betul. Betul. Kalau dia jawab 15/15 betul dalam masa maybe 10 second, dia menang nombor 1. So dia boleh tengok dua kerjaan tu. Jadi ketiga-tiga paparan tu, Kak Jah boleh minta budak screenshot hantar dekat Kak Jah. Okay. Selagi dia tak dapat 15, cuba guide dia, jangan bagi TP1 kat dia. Sebab dia dah boleh tengok jawapan dia sebenarnya. Kita nak latih dia menghafal je kat situ. Ya. Lepas tu dia minta dia hantar dekat Kak Jah. Yang ini TP1 kan? TP1. Kalau dia jawab set TP2, dia boleh layak lah dapat TP2. Ya betul. Kalau yang quizzes tu, biasanya Tila akan kumpul bahan macam ni. Tila akan minta murid tu jawab. Lepas tu, dia akan screenshot slip. Dan dia akan label macam ni. Tak nampak dia? Tak nampak? Tak nampak? Tila send dekat group. Okay, dia akan label, dia letak nama. Dan dia letak tajuk apa dia jawab. Macam mana Kak Jah nak check budak tu menipu. Katalah kita hantar, okay, cikgu nak awak jawab tajuk 1 dengan tajuk 3. Kalau lah dia hantar benda yang sama, contoh dia jawab satu set saja. Dia nak hantar, dia nak tipu Kak Jah, lepas tu dia letak nama, okay, yang ni set 1, yang ni set 2, yang ni set 3 menggunakan slip yang sama. Kak Jah boleh tengoklah senarai correct dia berapa, time dia berapa. Time ni tak mungkin sama. Yang bawah tu time ni tak mungkin sama. So dari situ Kak Jah boleh tengoklah ranking dia berapa, butiran dia tu tak mungkin sama. So pasti cuma boleh cakap kat murid yang kita boleh check lah dia menipu ataupun tak menipu. Itu je lah. Cuba. Itu untuk buat wall dengan quizzes tu je lah. Kalau yang untuk model tu lepas dia jawab macam modul biasa kita jawab kan, dah jawab habis 40 soalan, kebat dia dah isi. Kebat tu dia takkan boleh pergi ke next soalan kalau dia tak letak jawapan, walaupun dia hanya letak jawapan. Soalan 2 jawapan, soalan 3 pun jawapan, baru dia boleh next. Kalau kat situ kosong dia tak boleh next. Dia kena submit, lepas tu dia tekan view score. Kalau ni pun dia boleh jawabnya, dia tekan view score, dia boleh tengok markah dia berapa. Bila dia dah boleh tengok markah dia berapa, satu salinan yang dijawab tu memang ada kat dalam email dia. Kalau Kak Jah nak minta tengok, Kak Jah cakap je kat murid tu, saya nak salinan ni. So dia check email dia, dia share je lah, tekan share, masuk dekat WhatsApp Kak Jah. Kalau dia dapat bawah 80 tak ada sijil. Kalau dia dapat 80 ke atas, benda tu salinan tu sekali dengan sijil. Sijil tu akan sampai dekat email dia kan? Sampai dekat email dia satu, dekat kopi Tila satu. Akan ada 2 lah, kat Tila satu dengan kat dia. Cuma sijil tu kiranya boleh cakap kalau dia bagi sijil yang 80 tu memang tak ada keraguan lah, kita ada evidence, tak ada keraguan untuk bagi dia TP3. Kalau dia buat mantul tu lagi banyak soalan, lagi banyaklah pengukuhan untuk dia. Itu je lah. Cuma untuk plan nanti bila Tila buat
penerbitan yang semua set ni sebagai bahan modul cetakan online. Tila akan letak dia di bawah word wall, quizzes, Wonka, Manto dengan summative 1, 2, 3 ni. Tila akan letak di bawah satu nama. Nama tu adalah modul pengesanan pembelajaran PSB tingkatan 5. Which is yang tu untuk produk panitia untuk kegunaan kita lah kan. Apa jadi pun belajar online 2 tahun pun record evidence tu kita ada lah untuk kita. So Tila akan letak dia di bawah MPP walaupun MPP tu adalah nama sebab MPP tu memang valid nama official sebenarnya untuk nama yang bukan peperiksaan untuk MPP tu. Jadi kita letak, maknanya kita ada satu produk MPP, modul pengesanan pembelajaran bersih dalam talian untuk panitia PSB punya. Mudah. So dia untuk teori dalam arti kata lain kan. Untuk teori, untuk nak skor 20 semarkah teori tu kita dah ada konten pembelajaran PDPR untuk setahun sebenarnya. Setahun sebenarnya. Jadi pengetua tak payahlah kau nak fikir cikgu seni ngajar seni macam mana, tak payah sebab kita dah memang ada kit form 5, kita dah memang ada modul MPP form 5. Modul MPP form 5 tu lah instrumen kita menilai kan. So, kalau kita isi PDPR tu memang kita boleh menilai penulisan, tak adalah menilai pemerhatian ke apa kan. Menilai penulisan, so tak ada masalah. Evidence tu memang boleh dibuktikan lah. Sama ada budak hantar kat kita ataupun record dalam statistik yang ada kat dalam Google Quiz yang akan kita dapat itulah. Itu je lah. Yang Tila share ni sebab Kak Jah pun form 5 dah habis syllabus minggu depan dah last. So yang Tila share ni Kak Jah boleh guna untuk dibuat latih tubi lah buat latih tubi. Kalau Tila memang guna daripada awal lah kan. Daripada awal. Tapi bila hujung-hujung ni pun kita duduk tunggu KRSV apa semua, bagi je lah, ulang je lah balik. Tak ada masalah pun kan. Itu je lah. Cuma satu hari nanti sebelum buat KRSV tu, sebelum ada tarikh KRSV tu, kalau Tila sempat buat yang modul summative 1, summative 2, summative 3, plannya memang dia tidak begitu berkesan. Tapi kita nak kesan murid ni dia baca buku ke tidak. Yang modul pengesanan pembelajaran, yang modul summative 1, summative 2, summative 3 tu, kita akan buat ini cadangan je, tak tahulah bila. Tapi sebelum pelaksanaan KRSV ataupun sebelum budak exam lah boleh buat. Okay. Modul pengesanan pembelajaran tu yang terdiri daripada summative 1, summative 2, summative 3 tu, kita boleh buka satu hari dalam sesi PDP ke apa, contoh pukul 12 sampai pukul 1.30, 1 jam 30 minit ke ataupun 1 jam saja ke untuk budak dijawab. Jadi budak 5N, budak 5G, budak 5S, dia akan jawab dalam 1 jam saja. Kalau dia dia macam exam online lah. Dia macam exam online. Cuma kita tak boleh nak detect betul-betul sama ada dia tiru buku atau tidak. Tapi bagi Tila adalah kalau dalam 1 jam tu kita bagi 60 soalan yang dia tak tahu pun dia jawab tajuk apa, dia nak belik buku teks pun betul. Jadi dia akan jawab berdasarkan apa yang dia tahu je lah. Jadi sebab yang tu luar kawalan kita dah sebenarnya kalau kita nak check kan. Kalau ikut sekolah nak Kak Jah exclusive answer tu hari tu dah buat peperiksaan macam tu. Cuma bila diorang tu mengejar masa 1 jam tu nak jawab dan kita yakin diorang jawab tu mungkin 1-2 soalan je diorang boleh dapat daripada buku teks. Yang lain tu memang jawapan daripada diorang. Actually kita boleh lah ambil dalam 80% daripada result diorang tu untuk kita tahu diorang punya ilmu tu setakat mana sekarang. Walaupun kita buat online, walaupun benda tu boleh tiru, tapi untuk keupayaan diorang tiru dalam masa sejam tu nak cari tajuk lagi tak tahu kat mana, memang jawapan tu daripada diorang. So boleh buat lah yang tu nanti kalau ada, tak pastilah boleh masukkan intervensi ke apa benda kan, program panitia ke apa yang tu. Boleh lah yang tu satu hari tu kita boleh buat lah. Boleh untuk program teori lah. Itu je lah dulu. So yang ni nanti Tila akan bagi report dia dua lah. Report satu yang untuk kempen baca buku yang 7 minute challenge tadi. Lepas tu yang ni untuk PLC yang inovasi. Yang kedua lah. So ada dua lah report sekarang kan. So ada dua lah PLC. So kalau dalam dialog nanti kalau pengetua tanya panitia mana dapat PLC, so kita dah ada dua je lah. Kita ada dua lah. Okay, sangat membantulah Tila. Dan kepada Kak Jah yang sangat buta. Tapi bila Tila dia kata boleh. Bila Tila terangkan tu dah nampak. Cuma orang cakap apa, masih lagi nak cakap sama-sama tu adalah nampak jugalah. Okay. Terima kasihlah kepada Tila, sangat bantu sangat-sangat. Okay, semoga Tila murah rezeki juga sebab share ilmu. Sebab yelah, memang kalau dari segi IT ni Kak Jah mengakui lah Kak Jah sangat lemah. Okay. Google Meet untuk pengetahuan Tila, Kak Jah tahun ni baru guna. Rasanya tahun lepas Kak Jah mengajar by WhatsApp. Dan kadang sampai kalau budak tanya personal pun Kak Jah guna voice saja sebab kita orang cakap rasanya PKP yang kedua pun Kak Jah guna Google Meet. PKP pertama itu memang Kak Jah guna WhatsApp saja. Dan sampai guna voice pun ada dengan budak. Kan sebab tak pandai kan. Lepas tu barulah slow belajar semua tu. Sekarang boleh buat Google Meet tapi GC pun Kak Jah tak pandai. So bila Kak Jah offline tu Kak Jah bagi by WhatsApp dalam WhatsApp, lepas tu diorang hantar kerja by personal. Okay. Ada yang hantar by video, ada yang hantar gambar, tapi hantar by WhatsApp dalam WhatsApp lah.
dalam GC tu sebab Kak Jas sendiri pun tak pandai juga. Buka GC untuk dia orang tapi nak guna tu tak reti. Tila sekarang ni, hari tu Tila ada ikut perkongsian cikgu ni. Sebab cikgu ni nama dia Teacher M, cikgu bahasa Inggeris. Cikgu ni nama dia selalu disebut-sebut dalam beberapa webinar. Rupanya cikgu ni, Tila ikut flow dia lah, Tila ikut flow dia start daripada tahun lepas. Rupanya cikgu ni dia bukan cikgu cemerlang tapi dia pernah dicerap oleh beberapa SISC dari 3 negeri. For recent, Kedah dengan Perak. Maknanya pada masa dia buat PDPR tu ada 3 SISC plus yang cerap dia. Betul tu. So, nama dia Teacher M, cikgu bahasa Inggeris. Tila start follow dia punya method tu dan Tila rasa macam very friendly dan berkesan. Dia online, dia buat secara online. Bila dia isi PDPR ke apa, pelaporan dia adalah dia melaksanakan PDPR secara online. Tapi apa yang dia buat, first section, dia kejutkan murid dengan bagi arahan melalui WhatsApp. Okay, satu nombor lah kelas kita hari ni, apa benda semua. Lepas tu, sehari sebelum ataupun malam sebelum, dia akan bagi dulu satu video untuk budak tengok konten. Video bukan video dia pun, video daripada YouTube, apa semua kan yang berkaitan tajuk macam kita park ni, macam video induksi yang dalam buku teks tu kan. Kita forward dekat dia sehari sebelum. Lepas tu kita inform dia hari ni kelas WhatsApp apa benda semua tu. Kelas kita tajuk apa-apa hari ni. Lepas tu kita bagi satu bahan bacaan untuk dia baca. Dan kita bagi satu instrumen pengukuran. Tak kisahlah kita bagi word wall ke, quizzes ke apa benda kan. Lepas tu 15 minit terakhir baru dia buat Google Meet. Dia buat Google Meet semakkan pernyataan, rumusan pembelajaran. Dari situ dia akan ambil pick a few lah jawapan daripada murid yang hantar, bentangkan dalam a few saja. Satu dua yang sempat saja dalam tempoh dia ambil secara rambang sajalah dalam 2 orang macam tu je. Maknanya 15 minit terakhir dia baru buka 15 minit terakhir ataupun 10 minit terakhir sebab tempoh 1 jam ni kan. So katalah dia bagi masa budak jawab 15 minit. Budak masa bahan bacaan tu 5 minit. Video induksi tadi dah berapa minit. Itu dia punya segmen, dia divide by segmen. So yang tu yang Tila ikut lah method dia buat tu sebab Tila rasa very friendly. Jadi budak ni dia tak stress sangat. Dan benda tu kita tak tahu lah kalau main di sekolah kita tu, kalau online kau kena online sejam. Sekolah kita contoh. Kalau kita buat laporan PDPR online tu sejam. Okay, hari ni. Padahal untuk 15 minit tu kita risih sebagai kita buat online. Yalah. Kita risih sebagai kita buat online. Walaupun kita share video tu by WhatsApp, kita mula macam Tila cakap first, kita kejutkan dia, lepas tu kita bagi video kat dia kan. Sebenarnya itu dah bermula PDPR kita sebenarnya kan. So kita tak ambil masa cikgu lain dan dia selesai dalam tempoh waktu kita. Mungkinlah ada tersasar 4-5 orang yang akan jawab 2-3 kali sebab tak capai 80% kan. Tapi kita selesaikan session tu di waktu kita. Dan cikgu ni dia memang dapat pujian daripada banyak gila SISC Plus dan nama dia memang disebut oleh pengarah untuk lesson plan yang terbaik. Dan dia tercalon untuk kategori cikgu pelaksanaan PDPR terbaik, tapi anugerah dia tak tahulah bila untuk Kementerian Pendidikan Malaysia punya. Itu dikira online kelas kan? Online kelas. Dia bagi arahan dia segmen by segmen. Jadi Tila forward arahan tu, contoh arahan yang Tila bagi tu. Tapi okey lah, untuk konsistensi okey lah, tak adalah kita kalau sebelum ni Tila macam hari ni online. Maknanya nak kena kemas ni sebab aku nak mengadap laptop 1 jam ni sebelum so, kita pun rasa stres. Murid yang duk tunggu kita pun stres juga nak mengadap pula kita sejam. Tadi dah max sejam ni nak mengadap PSV ni nak dengar cikgu cakap. Lepas tu dah habis cikgu cakap, dah habis meet, rupanya ada tugasan lagi nak kena buat, nak hantar kat cikgu tu balik. Sebenarnya kita sendiri yang ada bebankan budak kat situ sebenarnya. Yalah. Maknanya kita bagi terus tugasan dia tu buat dalam tempoh yang kita ni kan. Lepas tu bila Tila duk dengar ikut dia, lepas tu dengan pujian, maknanya benda ni valid. Method dia tu memang dipuji. Dipuji bukan orang biasa-biasa, dipuji oleh pengarah. Tu adalah antara metod-metod terbaik. Tak adalah kita form sangat Google Meet saja. Ada cikgu-cikgu sekolah kita yang suka kritik, cikgu ni tak buat online, cikgu ni buat Meet sekejap. Tapi dia tak tahu sebenarnya benda tu adalah metod yang baik yang boleh diikut dan benda tu disahkan oleh SISC, oleh PPD. Kalau ikut kat YouTube dia tu memang PPD banyak gila yang komen, PPD puji metod cikgu terbaik apa semua. So benda tu valid lah, benda tu tidak salah lah untuk gabungan. Boleh cuba juga lah macam tu. Macam Kak Jah pernah juga buat kalau contoh sejam. Kak Jah mula dulu dengan Google Meet dalam setengah jam bagi. So setengah jam lagi Kak Jah bagi tempoh untuk dia buat kerja macam tu. Tapi boleh juga tukarlah cara macam Tila bagi tu kan. Bagi dulu arahan, bagi dia buat kerja dulu and then kita ambil sebagai rumusan je yang terakhir kan. Tapi katalah Tila tak inform benda ni dekat Kak Jah kan. Kak Jah akan rasa alah aku buat Meet tak cukup masa lah. Kan nanti budak ni cerita apa-apa kat cikgu macam mana. Benda tu tak salah. Benda tu bijak sebenarnya. Tapi kita yang tak tahu. Kak Jah kadang kan kalau ada masa 2 masa tu Kak Jah buat 1 masa je Google Meet. Kadang macam risau kan nanti budak cakap kita buat 1 masa je. Cikgu buat 1 masa je. Risau juga cakap nanti kan. Tapi Kak Jah terang juga budak. Okey, saya ambil setengah jam ni. Setengah jam lagi bukan habis masa saya tahu. Saya bukan curi masa awak. Setengah jam lagi awak buat kerja saya. Saya beritahu. Kak Jah beritahu lah budak macam tu. Tapi risau juga takut budak ni terbawa-bawa mulut. Nanti sebelum ni Tila pun macam tu. Sebelum ni kalau Tila tak ikut macam tahun lepas ke aku buat Meet lagi budak ni dia masuk kelas cikgu ni dia cakap cikgu Tila tu buat Meet 20 minit je ke. Kita akan rasa bersalah sendiri. Rasa takut. Yelah dengan kita kadang-kadang tu kita nak kena update laporan apa semua kan. Kalau orang tengok, orang tengok aku tak bagi apa sangat pun kan. Kita akan rasa bersalah. Tapi benda tu bukan kesalahan, benda tu pujian. Itu adalah metod yang tak membebankan.
Kena pula kelas tu ada anak cikgu. Dia minded kat awal. Dia minded macam mana? Dia macam mana? Kalau kita macam ikut webinar, kita ikut perkongsian, kita tahu banyak method yang kita tak terkekan. Tapi kalau kita macam tak ikut, kita duk rasa macam kita buat salah. Padahal kita dah bebankan diri kita bebankan murid dan sebenarnya kita dah ambil masa orang lain pula. Kalau tidak sebelum ni, buat tugasan sampai pukul 5 kan. Tunggu lagi. Jadi murid ni habis kelas mat baru dia jawab kejap cikgu nak sambung kelas mat. Maknanya cikgu sendiri yang dah susahkan murid sebenarnya. Kita tak rasa kita bersalah. Tapi macam Kak Hawa cakap tadi lah, kena pula kelas ada anak cikgu. Lepas tu ada pula cikgu kawan kita, mak dia tu pula sebelah tu pula. Alamak, cikgu tu macam dan mak dia pula memang orang yang jenis buat Google Meet sejam. Tu lagi masalah. Hati-hati je lah. Benda yang baik. Akak buat dekat cara tu kan. Akak bagi homework dulu. Lepas tu nanti kan time tu, kan kita ke kelas dalam seminggu tu kan. Akak dah siapkan arahan untuk 3 kelas sekali. Satu arahan tu untuk 3 kelas sekali. Maknanya sepanjang minggu kita buat sekali je. Lepas tu nanti kita tunggu je lah time kelas kita tu. Tunggu je lah feedback dia orang. Boleh mana-mana je lah. Bukan salah lah, benda tu bukan salah. Okey lah kalau itu boleh proceed lah. Sebab memang ada cikgu yang akan terus terang lah kita kan sesama rakan sejawatan akan ada cikgu yang memang duk usah kita ni ngajar macam mana, especially kalau cikgu tu tak suka kat kita ke apa benda ke kan. Kita tengok kita nak ngajar macam mana, nak cari salah kita kat mana. Sedangkan kita tak tahu pun benda tu bukan salah, itu method mengajar kot, susunan mengajar. Itu bukan salah, memang dipuji, disahkan. Macam Kak Jah tahun lepas lah dah tak reti nak buat Google Meet kan. Lepas tu mengajar je by WhatsApp je. So bagi Kak Jah, okay aku dah usaha. Sekarang ni aku tak reti nak Google Meet. Walaupun mengajar by voice group WhatsApp dia orang saja. Pernah tahu Kak Jah rakam voice saja mengajar dan hantar by group WhatsApp murid. Sebab tak reti nak Google Meet kan. Dalam hati rasa bersalah sebab tak buat Google Meet. Tapi sebab tak pandai masa tu lah. Rasa bersalah tu tak apa. Kita dah tahu okey lah. Tapi mulut orang ni yang duk tengok pelaporan kita ni. Ada orang yelah. Kena open minded lah. Kan? Baguslah perkongsian yang bagus baru baru tahu jugalah. Nanti telah forward link cikgu tu, Teacher M tu. Dia memang bagus. Nanti boleh tengok jugalah yang lain-lain dia juga nanti telah forward. Okay, rasanya ada apa-apa lagi tak? Rasanya kalau tak ada apa-apa, dah pukul 12.26 jam laptop saya, hampir 12.30. Okay, jam lebih juga lah. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai sini dulu kita tanggung mesyuarat kita untuk kali ketiga. Okay, dan jangan lupa hari Khamis nanti Tila cakap ada mesyuarat dialog prestasi jam 2.30 je lah. 2.30. Nanti Tila bagi report tu, Kak Jah kena isi yang SPL KPM tu tau. Sebab dia KP yang kena isi tu. Nak isi macam mana Tila? Buka SPL KPM tu, pergi dekat PLC Kendiri. Ada kat lelaki tu. Kejap tulis. Tak reti ni. Alamak. Tila macam ni, Tila tulis step-step dia boleh tak? Tu saya kat Kak Jah. Tila tulis step tu. Nanti Tila buat sebab step dia ada nombor rujukan yang fail panitia yang dia masukkan tu kan. Yang syarah post sebelum ni. Sebab dia ada nombor rujukan fail panitia kot yang syarah post sebelum ni tu. Okay. So nanti kita masukkan kat situ. So nanti Kak Hawa akan masukkan IC, Tila dengan Kak Jah akan masukkan sama ada nama ataupun IC kat Tila dengan Kak Hawa sekali sebab KP yang kena masukkan yang tu. Boleh lah untuk dua tu. Nanti Tila tunjuk step dia macam mana nak isi benda tu. Okay lah, itu je lah. Okay, terima kasih semua. Okay, kita